Okey, baik. Sekarang kita akan lihat data apabila dimasukkan dalam carta. Okey, yang pertama kita akan lihat data yang dimasukkan ke dalam piktograf. Okey, piktograf ini tajuknya masa yang diambil untuk bersukan oleh sekumpulan murid. Masa yang diambil untuk bersukan oleh sekumpulan murid. Okey, petunjuk di bawah ni sangat penting. Okey, satu gambar mewakili dua murid. Jadi untuk gambar yang pertama ni, separuh. Separuh bermakna dua ni bahagi dua. Separuh ni bermakna satu. Satu murid bersukan selama 10 minit. Gambar kedua ni, 3 orang murid bersukan selama 20 minit. Seterusnya di sini kita ada 9 orang murid bersukan selama 30 minit. Dan ini 5 orang murid bersukan selama 40 minit. Okey, jadi bila kita tafsirkan data, okey, kita dapat satu jadual seperti di bawah ni. Okey, lebih jelas untuk kita lihat bilangan kat sini. Okey, kalau kita hanya tengok pada piktograf, nanti kita keliru nanti. Kita nak tahu bilangan sebenar, kita mesti tulis macam ni. Okey, jadi untuk mencari mod, maksud mod tadi ialah kekerapan paling tinggi. Kekerapan paling tinggi bermakna bilangan murid paling ramai. Okey, paling ramai. Okey, paling ramai 9 orang. Okey, 9 orang ni bersukan selama 30 minit. Jadi, disebabkan data ini tentang masa bersukan, modnya jangan bagi tahu 9 ni. 9 ni ialah kekerapan 30 minit. Okey, jadi modnya ialah 30 minit. Sebab apa 30 minit? Sebab paling ramai murid bersukan selama 30 minit. Okey, 30 minit ialah mod. Okey, seterusnya kita nak tengok median. Untuk median, kita kena cari data yang berada di tengah apabila disusun secara menaik. Okey, di sini kita perlu tahu. Okey, semuanya ada 18 orang murid dalam data ni. Ada 18, bila kita tambahkan semua ada 18 orang. Okey, jadi kita nak tahu yang berada di tengah. Okey, bila kita buat begini, kita akan lebih jelas. Okey, kita buat sikit gambar 18 orang murid untuk mewakili data ni tadi. Okey, jadi saya akan tulis setiap seorang ni masa dia bersukan. Jadi kita nampak nanti dengan jelas siapa yang berada di tengah. Okey, murid yang pertama, satu orang 10 minit. Murid yang kedua ni 20 minit. Murid ketiga ni 20 minit. Dan murid keempat pun 20 minit. Kenapa saya buat 20 minit untuk 3 orang? Sebab ni. Okey, 3 orang murid selama 20 minit. Okey, seterusnya murid yang kelima ni 30 minit. 30 nak berapa orang? 9 orang, betul. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, dah cukup 9 orang selama 30 minit dan 5 orang 40 minit. 40 minit untuk 5 orang. 40, 40, 40, 40. Okey. Jadi kita dah catatkan di situ masa mereka bersenam. Jadi untuk mencari tengah-tengah, kita tutupkan 8 orang belah kiri, 8 orang belah kanan. Okey, tinggal ini 2 orang dekat tengah-tengah. Dan masa mereka bersenam ialah selama 30 minit. Jadi ada 2 data macam tadilah. Kita kena tambahkan kedua-dua datanya dan kita bahagi 2. 30 tambah 30 dapat 60. 60 bahagi 2 dapatlah 30. Jadi median ialah 30. Okey, seterusnya julat. Apa maksud julat? Julat ialah beza antara nilai tertinggi dengan terendah. Nilai tertinggi kat sini ialah 40 minit. Ini ialah maksimum. Minimum 10 minit. Masa paling pendek. Okey, jadi julat kita dah kena tolak 40 minit tolak 10 minit, kita dapat 30 minit. Okey, minit Okey, inilah dia mod, median dan julat bagi data yang pertama.
Okey, seterusnya kita akan lihat data yang ditunjukkan dalam bentuk carta palang. Okey, tajuknya ialah bilangan buku cerita yang dibaca dalam seminggu. Okey, kita ada sebuah buku dibaca seramai 6 orang. Jadi kita kena tafsir dulu data ni. Fahamkan dulu carta palang. 2 buah buku dibaca seramai 4 orang. 4 orang baca 2 buah buku maksudnya ni. Okey, kemudian palang merah ni 4 orang lagi baca 3 buah buku. Palang hijau ni seorang baca 4 buku. Okey, bila kita tafsirkan dia begitu. Jadual di bawah ni. Okey, 6 orang baca 1 buku, 4 orang baca 2 buku, 4 orang baca 3 buku, seorang baca 4 buku. Okey, pertama mencari mod. Mod ialah kekerapan paling tinggi. Jadi paling ramai berapa buku? Paling ramai baca berapa buku? Paling ramai baca berapa buku? Itu maksud dia. Paling ramai baca 1 buku. Ni mod. Okey, paling ramai baca 1 buku. Modnya ialah 1 buku cerita. Kemudian median. Median ialah data di tengah-tengah. Okey, data di tengah-tengah. Jadi di sini kita perlu jumlahkan berapa orang murid semuanya. 6 tambah 4 tambah 4 tambah 1, 15 orang. Jadi kita ada 15 orang murid dalam data. Jadi di tengah-tengah ialah murid yang ke-8. Di tengah-tengah ialah murid yang ke-8. Jadi murid yang ke-8 baca 2 buah buku cerita. Maka median ialah 2 buah buku cerita. 2 buah buku cerita. Jadi kalau kita nak wakilkan kat sini. Okey, untuk satu buku cerita, ada 6 murid. Okey, ni ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang murid untuk satu buku cerita. Kemudian untuk 2 buku cerita ada 4 murid. 1, 2, 3, 4. Manakala untuk 3 buku cerita seramai 4 orang murid baca 3 buah buku. Dan untuk 4 buah buku cerita 1 orang murid baca 4 buah buku cerita. Okey, jadi di sini kita nak tengok, nak fahamkan yang nak dapat murid ke-8 ni. Okey, kita dapat murid ke-8 tu berada di tengah apabila, lihat ya. Kita ada 15. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di kanan. Jadi di tengah-tengah ni, ya, ini ada satu data je berada di tengah, iaitu warna ungu. Warna ungu baca berapa buah buku? Warna ungu baca 2 buah buku. Sebab itulah mediannya ialah 2 buah buku. Murid yang ke-8 ni berada di tengah-tengah. Okey, murid yang ke-8 ni dia baca 2 buah buku. Jadi median dia ialah 2 buah buku. Okey, seterusnya untuk julat. Okey, untuk julat ialah nilai maksimum tolak nilai minimum. Untuk nilai maksimum ialah nilai maksimumnya ialah 4. Nilai minimumnya 1. Jadi 4 tolak 1 sama dengan 3 buku cerita. Okey, 3 buku cerita. 3 buku cerita ialah julat. Paling banyak buku murid baca 4 buah. Paling sikit buku murid baca 3 buah. Okey, itulah untuk contoh yang kedua.